Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tahun 2C terutamanya, tahun 2 lah. Cikgu nak sambung konten matematik untuk tajuk darab ni. Cikgu buat ni nak cuba bantu ibu ayah kamu lah, nak belajar, nak bimbing kamu di rumah. Dalam kelas cikgu dapati lepas cuti ni aura bermain kamu masih lagi tebal. Waktu cikgu cerita kat depan tak mau fokus. Okey. Berdasarkan buku teks yang kamu ada, buku teks jilid 1 muka surat 81. Okey, buku teks kamu ni bentuk dia memang nak suruh kamu baca. Baca dan faham, ada gambar. Okey, contoh cikgu mula muka surat 81 ni ya. Sekejap cikgu cuba ni crop. Nak conteng bagi, nak tunjuk betul-betul kat kamu supaya benda ni diulang dan kamu pun boleh faham. Boleh faham apa dia konsep darab. Cikgu dapati separuh daripada kamu lagi tak faham konsep darab walaupun dah berulang kali cikgu ulang. Berulang kali diulang, kamu masih rasa nak banyak main lagi. Okey, contohnya ni muka surat hak mula ni. Okey. Cikgu ambil dawat merah ni. Okey, ada 3 orang kanak-kanak. Daripada belon ni sepatutnya kamu dah faham dah. Ada 3 orang kawan kamu. 3 orang ni kan cikgu bagi tahu dalam kelas ialah kumpulan. Konsep darab dia mesti kumpulan dahulu. Kumpulan dia mana? Ni 3 ni. 3 orang. 3. Okey, setiap kawan kamu ni ada 2 belon. 1, 2. Yang ni pun 2 biji belon. Yang ni pun 2. Jadi 3 darab 2. 3 darab 2 jumlahnya ialah 6. Itu konsep dia kalau dalam bentuk gambar. 3 darab 2. Ataupun dia bagi dalam buku latihan kamu, dia bagi gambar. Contohnya ada 3 kotak ni. Jadi 3 kotak ni menggambarkan kumpulan. Apa-apa pun ayat matematik darab mesti kumpulan dulu duduk depan. Okey. Di samping tu, sebab apa ada tambah pula dah ni. Cikgu bagi tahu dalam kelas tambah ni adik-beradik dengan darab. Tadi cikgu bagi tahu kumpulan. Kumpulan 2 belon kawan kamu yang pertama, tambah 2 belon kawan kamu yang kedua, 2 belon kawan kamu yang ketiga. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Maksudnya ada 3 kali 2. Ada 3 kali 2. Okey, harap ibu yang bimbing anak-anak ni sebenarnya dia ulang-ulang dalam buku latihan tu. 3 kali 2 jadi 6. Okey, ni jika soalan dalam bentuk gambar rajah. Okey, cikgu pergi kat muka surat berikutnya, buku teks ni. Yang ni. Okey. Ada garis nombor pula. Ni nama dia garis nombor. Sekejap cikgu snip. Yang ni pula. Okey. Tak apalah, kita ambil yang atas dulu. Okey, garis nombor. Yang mana pula garis nombor? Sekejap lagi cikgu display buku latihan pula. Inilah garis nombor. Dalam buku latihan kamu tu diulang-ulang garis nombor. Ini bentuk garis nombor. Ada 2 garis nombor yang berbeza, tetapi di akhirnya masih sama. 8 dan 8. Okey, garis nombor ni pun boleh mewakili konsep darab. Di mana bila garis nombor kita akan bilang anak panah dahulu. 1 anak panah, 2 anak panah. Okey, 2. 1 anak panah, 2, 3, 4 anak panah. Tu sebab 4. Kemudian anak panah yang pertama, ni jatuhnya di nombor 4. Jadi 2 darab 4. 2 darab 4. Yang ni anak panah pertama, dia jatuh nombor 2. 4 darab 2. Jadi 2 darab 4 sama dengan 4 darab 2. Tu maksud dia.
hasilnya masih sama. Hujung ni adalah hasil darab. Hujung ni adalah hasil darab. Dia sama. Okey. Cikgu P terus kat buku latihan. No? Cikgu P terus kat buku latihan. Relate dengan apa yang kamu buat. Kemarin anak-anak 2C ni buat latihan muka surat 56, 57 dan 58. 56, 57 ni hari Ahad hari tu dah buat. Okey, 56 ni tak ada masalah, mungkin boleh faham. Cuma yang C ni. Okey, cikgu nak tegaskan yang ada garis nombor. Tengok muka surat 57 ada garis nombor. Ni. Ni garis nombor. Jadi, bilang anak panah dia. 1, 2, 3. So, sini 3. Ujung dia adalah hasil dia. Okey, ni pun anak panah juga. Garis nombor juga. Bilang anak panahnya. 1, 2, 3, 4. Jadi, di sini 4. Yang ni 1, 2, 3. 3 di depan. Tengok anak panah jatuh nombor berapa ni. Itu untuk nombor di tengah. Kemudian hasilnya masih sama. Cikgu rasa mungkin ibu-ibu boleh faham ni. Hasilnya masih sama. Tapi anak-anak 2C ni sebahagian besar dia ikut kepala dia lah, dia nak letak berapa sini. Dia tak tengok lah ni. Sedangkan cikgu ulang-ulang kali. Sama dengan ulat ni cikgu kata. Hujung ni adalah hasil darab dia. Jadi, garis nombor pun sama. Hujungnya adalah hasil darab dia. Kecuali yang dah bentuk gambar ni lah. Bentuk gambar ni adalah bilangan dalam bekas ni semua sekali adalah hasil darab dia. Jadi, mesti sama. Mesti sama hasil darabnya. Dan ni dia nak bagi tahu sama dengan ayat matematik darab ni besar. Dia sama. Kod kalih tak mana pun dia sama. Dia sama. Nombor yang sama. Tapi anak-anak 2C, bila sini contohnya lah ni kan. Gambar rajah ni ada 2. 2, 2, 2, 2, 2. Ada 6 kali 2. 6 darab 2. 2 darab 6. Tapi mai kod ni dia ikut suka hati. Dia nak bawa apa kan? Yang tu yang cikgu kadang-kadang bila dah 5-6 kali ulang. Contoh. Bagi contoh berlainan di papan putih depan. Tapi bila dia buat latihan dalam ni, dia tak faham pula. Dia kira nak tiru kawan dia. Bila masa cikgu terang di depan, dia kata faham dah. Sampai guna bahan maujud pun faham dah. Tapi bila buat latihan, dia main tak faham. Okey, itu maksud dia. Ni pun ada anak panah. Sama juga hak buat di rumah. Cikgu kata buat muka surat 60. Ada anak panah juga ni. Kira anak panah dahulu letak depan. Kira anak panah dahulu letak depan. Kemudian tengok anak panah jatuh nombor berapa. Anak panah jatuh nombor berapa. Duk tengah. Hujungnya adalah hasil darab. Hasil darab dia sama dengan ni lah. Ni sama dengan. Okey. Cikgu terus kepada buku aktiviti ni. Okey, demikian juga C ni. Fikirlah, mungkin ibu ayah kat rumah mesti bila dah faham hujung ni adalah hasil darab mesti sama. Yang ni pun cuba fikir, mesti bagi sama, dia tak belai dah. Okey, untuk aktiviti 3 dengan aktiviti 4, cikgu minta guna bahan maujud. Okey, ambil batu ke apa ke. Yang depan ni buat kumpulan dia dulu. Ambil kapok ke apa ke, ataupun kertas putih, buat dia punya kumpulan dahulu, letak batu dalam tu. Supaya anak boleh anak-anak 2C ni dia boleh nampak hasil darab dia tu. Sifir 4 dengan sifir 5 ni. Sebelum ni sifir 2, sifir 3 je kan. Sifir 2, sifir 3. Ni sifir 4 dengan 5 dah. Okey. Lagi satu benda yang anak-anak 2C ni agak malas sikit, dia malas baca arahan. Ni arahan ni. Arahan ni tolonglah baca. Arahan ni lah yang menggambarkan nak kena buat apa. Nak kena buat apa. Sama juga dalam kelas. Bila mereka tak baca arahan, dia kira nak tanya. Bukanlah salah nak tanya tu. Tapi effort yang awal sepatutnya baca dahulu. Cikgu ulang-ulang kali bagi tahu baca arahan. Baru kamu tahu nak buat apa. Sepatutnya. Okey. Latihan dalam buku aktiviti ni dia mengajak anak-anak berfikir tentang matematik yang ada di sekeliling dia. Matematik yang ada di sekeliling dia.
benda-benda yang dekat dengan dia. Okey, cikgu cerita sikit ni. Mungkin ada yang belum ditanda buku kamu. Cikgu tak sempat kemarin buat bimbingan seorang-seorang. Ni, soalan C ni selalu jadi salah. Bila soalan B ni dia agak nombor yang sama. Bila soalan C dia kira nak bubuh nombor sama. Okey, cikgu seni Ustaz. Okey, cikgu fokus kepada yang ni ya. Okey, kalau salah tolong buat pembetulan mana yang cikgu belum tanda dengan pen merah tu. Tolong buat pembetulan. Okey. Ni. A ni. Dia atas ni ayat matematik tambah. Bawah ni ayat matematik darab. Ni ada simbol darab ni. 2 biji bola tambah 2 biji bola tambah 2 biji bola tambah 2 biji bola lah. Okey, berapa bola semua sekali? Dan di sini pun dia akan sama, nombor yang sama. Okey, bila darab pula dah bagi tahu kan konsep darab kira kumpulan. Mana kumpulan dia bola ni? Kumpulan dia ialah gelong rotan. Bila cikgu tanya berapa gelong rotan, dia nak kira bola. Cikgu bukan tanya gelong rotan, cikgu tanya cikgu bukan tanya bola, cikgu tanya gelong rotan. Dia tak tahu gelong rotan tu apa cikgu? Alah, gelong rotan yang kamu hari-hari tiap minggu PPJ 2 kali tu gelong rotan, tak tahu kata. Ni gelong rotan 1, 2, 3, 4. Jadi di sini mestilah 4 ayat matematik darab sini mesti letak 4. Dia kira nak letak 2 darab 2 dia kata. Sebab dia nampak 2 tu dia nak letak 2 lah. Atas ni 2, dia pun nak letak 2. Okey, di sini adalah bilangan bola bagi setiap gelong rotan. Bukan semua sekali. Semua sekali duduk di hujung. Okey, yang ini. Kumpulan dia ini. 1, 2, 3. Okey, darab dia mesti 3 di depan. Okey, yang ini ayat matematik tambah. Ini ada 3. Tambah 3, tambah 3 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semua sekali. Jadi mesti sama kedua-dua ni. Mesti sama. Ni pun mesti sama. Cuba fikir. Bila hak ni dia nak 3 tambah 3 ni pun ada 3 ada 3 ahli. 3 darab 3, 9. Mai hak ni dia nak buat 6 tambah 6 sama dengan 12. Betul dah hak ni? Mai hak ni dia buat 6 darab 6 juga. Dia tak mau fikir dah. Sedangkan ini simbol darab berbeza. Mesti kumpulan dulu. Kumpulan dia ada 1 bekas, 2 bekas. Jadi di sini 2. Tolong buat pembetulan siapa yang masih silap. Siapa yang masih silap. Okey, cikgu back kepada buku teks. Cikgu nak tambah sikit. Okey, sama juga dalam buku teks ni. Kalau kamu perhati betul-betul, ada konsep yang dibagi tahu. Contohnya nombor 2 ni ya. Nombor 2 ni baris. Baris tu menggambarkan kumpulan. Baris tu menggambarkan kumpulan. Okey. Yang ini kotak yang ni ada 2 baris. So 2. Kotak yang ni barisnya ada 4. So 4. 2 darab 4 sama dengan 4 darab 2. Begitu maksud dia. Itu konsep darab. Harap ibu ayah boleh bimbing anak-anak lah. Okey, cikgu nak teruskan sikit. Untuk bina sifir darab ni, bila dah faham konsep darab, baru kita boleh bina sifir darab. Okey, untuk tahun 2, sifir darab 2, sifir darab 3, sifir darab 4, sifir darab 5. Okey, apa yang cikgu tengok memang kamu suka hafal. Suka hafal. Baguslah hafal tu. Tetapi hafal semata-mata tanpa faham apa konsep darab, dia akan memberikan kesan apabila kamu naik darjah 3, naik darjah 4 nanti. Kamu tak boleh menyelesaikan masalah darab yang lebih besar lagi. Sebab matematik ni konsep dia dari tahun 1 tu basic, asas. Mesti kuasai. Kalau tak ingat betul-betul, bila naik darjah 2 mula dia rasa jadi tak minat membilang, tak minat mengira. Bila dah tak minat mengira, kira nak main. Okey, tengok sifir darab ni dah ada digambarkan dalam bentuk garis nombor macam ni. Okey, tadi cikgu bagi tahu konsep darab ialah kumpulan darab ahli.
Kumpulan darab ahli. Ada gambar, ada pembilang. Okey, harap cikgu kamu boleh faham lah. Dan boleh buat latihan seterusnya. Cikgu bagi tahu buat 58, bukan 58. Di rumah 60, 61 dan juga 62. Okey, selesaikan itu. Jika ada masa lagi, kamu boleh selesaikan terus muka surat 63 dengan 64. 63 dan 64. Ada CP7 dah ni. CP7 dengan CP8. Ini CP6 dengan CP. Tahun 2 ni ikutnya saya sampai CP8. Tapi dalam buku teks ni CP2, 3, 4, 5. Ada ni 6, 7, 8 dan 9. Tu anak-anak tahun 2 sekarang ni dah advance dah sampai CP darab 9. Bawah ni ada CP darab 10. Okey, kalau boleh bagi faham apa isi kandungan dalam buku teks ni. Bagi cikgu, buku teks ni kalau rajin dia sebenarnya membantu ibu ayah nak bimbing anak-anak di rumah. Okey, sebenarnya di kelas bukan apa, cikgu bila sesi persekolahan bermula bulan 3 dan kita ada masih lagi terkesan dengan musim pandemik, musim PKP dulu. Jadi secara tak langsung anak-anak ni agak terkesan juga. Agak terkesan dengan sukatan pelajaran sedia ada ni. Lepas tu dia ada peruntukan masa matematik seminggu cikgu masuk 2 kali je. 2 kali tak dan memang kalau ikut tak dan nak bagi anak-anak betul-betul hadam apa kemahiran yang sepatutnya dia kuasai. Kalau tak dibantu dengan latihan di rumah, tak mau nak belek buku ni dan ibu ayah tak ada nak bimbing anak-anak, maka anak-anak ni akan dapat kesan dia tak minat mengira, Sedangkan sepatutnya matematik ni dekat di hati dia. Ya, hak sekeliling dia, hak dia kira sekeliling dia tu, hak tu matematik lah tu. Okey. Harapnya kamu boleh ni lah. Boleh faham dah dengan apa cikgu rasa kamu boleh teruskan saja buat latihan ni. Cikgu tak gaduh nak ni pun. Yang rajin sila buat. Yang tak apa nak rajin pun jadi rajin lah. Cikgu kalau boleh patutnya sesi pentaksiran ni hanya bulan Januari ni, bulan Februari kami nak buat jana pelaporan dah. Jadi tu yang nak liga bagi habis sampai bahagi ni. Sampai bahagi. Bila tak faham darab, bahagi lagi payah nak faham. Dia kena matematik dia tak boleh langkau. Jadi tu yang cikgu buat operasi ni di hujung-hujung. Supaya yang basic-basic jilid 2 tu dah selesai. Okey, itu saja. Harap membantu anda semua, bantu anak-anak dan ibu ayah nak membimbing anak-anak di rumah tu. Buatlah latihan kurang-kuranglah sikit main. Walaupun tahap 1, tahun 1, 2, 3 dia tak ada peperiksaan akhir sesi akademik macam tahap 2. Jadi inilah pentaksiran yang cikgu gunakan untuk menilai pencapaian kamu. Kamu tak buat latihan ni, cikgu tak tahu tak mana lagi cikgu nak tengok. Kalau nak buat ujian lisan, nak panggil seorang-seorang take time. Cikgu masuk kelas 2 kali je seminggu. Kadang tak ada habis 29 orang tu. Ramai. 2 sini ramai. Jadi nak tengok seorang-seorang tu. Nak tengok jugalah. Memang nak tengok. Tapi nak bagi habis lagi sukatan. Nak mengajar lagi. Nak buat bimbingan fokus. Jadi macam terkejar-kejar lah. Terkejar-kejar sikit. Okay, harapnya bolehlah ibu-ibu, ayah-ayah bantu sikit di rumah. Bagi mereka faham konsep asas darab ni. Bagi betul-betul dapat. Supaya nanti bila masuk operasi bahagi. Bahagi tak lama lah cikgu ikutnya. Plan cikgu nak masuk bahagi lah dah minggu lepas ni. Tapi kalau konsep darab masih tak faham. Bila bahagi nanti dia pening. Bahagi ni dia pusing daripada darab. Dia kalih daripada darab konsep dia. Sebab tu buku teks ni dipenuhi dengan gambar-gambar. Kalau ibu-ibu ayah-ayah buat banding beza zaman kita belajar dulu memang jauh beza. Sebab anak-anak kita ni nak dilatih dengan kemahiran masa depan.
Jadi itu yang nampak macam crowded, pack sangat, buku ni banyak sangat. Tapi ada kebaikannya sebenarnya. Okey, boleh pelan-pelan bacalah. Ana. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.